Sesungguhnya, penantian itu suatu penyiksaan. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Terdapat pasangan yang sudah kahwin bertahun-tahun tetapi masih belum dikurniakan cahaya mata. Tetapi, ada pasangan yang mudah dikurniakan cahaya mata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid, apa khabar semua? Saya Cikgu Arifah Raedah, guru sains anda untuk hari ini. Topik yang kita akan pelajari pada hari ini adalah Tingkatan 1, Bab 4, Pembiakan, iaitu 4.6, Kemandulan dan Pencegahan Kehamilan. Kemandulan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Apabila pasangan suami dan isteri tidak berupaya untuk memperoleh zuriat, suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin menghadapi masalah kemandulan. Di antara punca-punca kemandulan bagi lelaki dan wanita adalah punca yang pertama, hormon tidak seimbang. Manakala punca yang kedua pula ialah organ seks cacat atau dijangkiti penyakit. Dan yang ketiga ialah masalah kesihatan seperti kencing manis. Di samping itu, terdapat juga beberapa punca kemandulan yang berbeza antara lelaki dan wanita. Mari kita lihat. Seperti yang murid-murid lihat di sebelah kanan cikgu, ini adalah punca kemandulan bagi lelaki. Mari kita lihat satu persatu. Punca yang pertama ialah bilangan sperma yang tidak mencukupi, di mana jumlah sperma rendah atau tiada langsung. Kadar motility, iaitu keupayaan sperma untuk bergerak dengan lebih laju adalah rendah. Punca yang kedua pula ialah sperma yang kurang berkualiti, di mana bentuk sperma tidak normal. Yang seterusnya, punca yang ketiga pula ialah mati pucuk. Dan punca yang keempat ialah testis tidak dapat menghasilkan sperma. Faktor inilah yang boleh menyebabkan kadar kelahiran semakin berkurang. Adakah lelaki sahaja yang menghadapi masalah kemandulan? Tidak, wanita juga menghadapi masalah yang sama. Mari kita lihat punca-punca kemandulan wanita. Cuba murid-murid perhatikan gambar-gambar ini. Ya murid-murid, terdapat 4 punca kemandulan wanita. Punca yang pertama ialah ovari tidak dapat menghasilkan ovum. Manakala punca yang kedua pula ialah uterus yang tidak normal. Seterusnya, punca yang ketiga ialah ketumbuhan dalam uterus. Dan punca yang keempat pula ialah tiub falopio yang tersumbat atau rosak menghalang telur daripada sampai ke uterus dan menghalang sperma daripada menghampiri telur. Masalah kemandulan bukanlah hanya terjadi kepada wanita, malahan lelaki juga mempunyai potensi untuk mendapat kemandulan. Justru, apabila pasangan suami dan isteri yang sudah berusaha untuk mendapatkan anak lebih daripada setahun tetapi masih tidak berjaya, pasangan tersebut disarankan agar mendapatkan rawatan daripada doktor. Banyak masalah kemandulan boleh dikenal pasti dan kebanyakannya dapat dirawat. Di sini, cikgu akan kongsikan 3 kaedah yang digunakan oleh pasangan suami isteri yang mengalami masalah kemandulan. Murid-murid cuba lihat kaedah yang pertama, iaitu rawatan hormon. Rawatan ini sesuai bagi individu yang mengalami masalah ketidakseimbangan hormon. Kaedah rawatan yang kedua pula ialah
melalui pembedahan, di mana masalah yang dihadapi oleh kaum lelaki adalah saluran ductus sperma yang tersumbat, manakala kaum wanita pula menghadapi masalah tube falopio tersumbat. Kaedah yang ketiga untuk mengatasi masalah kemandulan ialah kaedah persenyawaan in vitro IVF atau dikenali persenyawaan bayi tabung uji. Prosedur ini dijalankan untuk wanita yang mempunyai masalah tube falopio tersumbat. Kaedah ini dilakukan untuk mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. Embrio yang terbentuk akan dimasukkan kembali ke dalam uterus wanita. Sekarang, murid-murid, kita akan teruskan lagi pembelajaran dengan mempelajari tentang kaedah pencegahan kehamilan. Kenapa tak nak hamil pula ya? Bukan tadi kita bincang tentang cara-cara nak atasi masalah kemandulan ke? Dengar sini murid-murid. Setiap anak yang dilahirkan di dunia sememangnya anugerah Allah yang tidak ternilai. Tetapi, perancangan bilangan ahli keluarga juga perlu dititik beratkan. Oleh itu, pasangan yang ingin merancang keluarga, terdapat beberapa cara yang boleh diambil untuk mengawal kehamilan, iaitu yang pertama ialah pil pencegah hamil, yang kedua implan, yang ketiga penggunaan kondom, yang keempat penggunaan alat kontraseptif dalam uterus IUCD, yang kelima vasektomi, yang keenam ligasi. Seterusnya yang ketujuh ialah kaedah beritma. Yang ke-8, penggunaan diafragma atau kubah. Dan yang ke-9, penggunaan spermasid. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut setiap 9 kaedah pencegahan kehamilan yang cikgu telah sebut tadi. Baiklah, kaedah yang pertama ialah pengambilan pil pencegah hamil, di mana ia mengandungi hormon seks wanita untuk menghalang proses pengovulan. Manakala, kaedah yang kedua pula ialah penggunaan implan yang berfungsi untuk merembeskan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Seterusnya, kaedah pencegahan kehamilan yang ketiga ialah penggunaan kondom, di mana kondom dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan dilakukan bagi menghalang sperma daripada memasuki faraj semasa ejakulasi. Kaedah yang keempat pula ialah penggunaan alat kontraseptif dalam uterus atau dalam bahasa Inggeris disebut Intrauterine Contraceptive Device IUCD. Alat kontraseptif ini dimasukkan ke dalam uterus wanita bagi mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan. Diharap murid-murid terus bersabar menanti kaedah yang seterusnya. Kaedah pencegahan kehamilan yang kelima ialah vasektomi, khas untuk kaum lelaki, di mana kedua-dua ductus sperma dipotong dan diikat melalui pembedahan supaya tiada sperma yang dipancitkan semasa ejakulasi. Manakala, kaedah yang keenam pula ialah ligasi, khas untuk kaum wanita, di mana kedua-dua tiub falopio akan dipotong dan diikat melalui pembedahan supaya ovum tidak disenyawakan oleh sperma. Murid-murid, ada 3 lagi kaedah pencegahan kehamilan yang murid-murid perlu tahu dan faham. Jom kita tengok.
Kaedah pencegahan kehamilan yang ketujuh ialah kaedah beritma, iaitu mengelakkan persetubuhan semasa fasa subur dalam kitar haid. Kita teruskan lagi ya murid-murid dengan kaedah yang ke-8, iaitu penggunaan spermicide yang merupakan bahan kimia yang berupaya membunuh sperma. Dan kaedah yang terakhir ialah penggunaan diafragma atau kubah di mana ia dipasang pada bukaan serviks untuk menghalang sperma daripada memasuki uterus. Murid-murid tahu tak? Kadang-kadang kita tak tahu pun kita sedang sakit. Jadi, cara untuk mengetahui tahap kesihatan kita, apa yang kita perlu buat ya? Pergilah buat pemeriksaan kesihatan. Adakah penting pemeriksaan kesihatan ini? Ya, pemeriksaan kesihatan atau ujian saringan dijalankan sebagai penilaian untuk mengesan simptom awal penyakit kronik pada sistem pembiakan. Kewujudan penyakit yang kita sendiri tak sangka, sebagai contoh kanser yang melibatkan sistem pembiakan seperti kanser rahim, kanser serviks dan kanser prostat masih boleh dirawat jika dapat dikesan dengan lebih awal. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Sebelum tamat, cikgu nak uji dulu murid-murid sekalian dengan beberapa soalan. Jom kita sama-sama jawab ya. Soalan yang cikgu sediakan berbentuk soalan formatif. Soalan yang pertama berbunyi begini. Senaraikan dua punca kemandulan lelaki dan wanita. Jawapannya adalah dua punca kemandulan bagi kaum lelaki ialah yang pertama, testis tidak dapat menghasilkan sperma. Yang kedua, bilangan sperma tidak mencukupi. Manakala dua punca kemandulan bagi kaum wanita pula ialah pertama, ovari tidak dapat menghasilkan ovum dan yang kedua, tiub falopio tersumbat. Soalan kedua pula berbunyi begini. Apakah kaedah yang dapat digunakan untuk membantu pasangan suami isteri untuk mendapatkan zuriat jika A. Suami tidak subur, B. Tiub falopio isteri tersumbat? Jawapannya ialah A. Suntikan ubat hormon dan pembedahan, B. Rawatan menggunakan kaedah IVF, in vitro fertilization. Soalan yang ketiga, iaitu soalan yang terakhir, ialah terangkan cara-cara pencegahan kehamilan, vasektomi dan ligasi. Jawapannya ialah kaedah vasektomi adalah untuk kaum lelaki di mana kedua-dua duktus sperma dipotong dan diikat melalui pembedahan supaya tiada sperma yang dipancutkan semasa ejakulasi. Kaedah ligasi pula ialah kedua-dua tiub falopio dipotong dan diikat melalui pembedahan supaya ovum tidak disenyawakan oleh sperma. Baiklah murid-murid sekalian, berakhirnya soalan tadi, maka tamatlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Teruskan pembelajaran walau di mana sahaja kita berada, kerana dunia kini hanya di hujung jari. Terima kasih kerana menonton dan cikgu berharap ianya dapat membantu murid-murid di dalam kelas dan di dalam peperiksaan.